InsyaAllah sebagai mengambil keberkatan dalam majlis pada pagi ini, seperti lazimnya kita sama-sama membaca Asma'ul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan rahmat dengan menyebut nama-namanya yang mulia. Masih ingat lagi ya? InsyaAllah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul kaharu wahabur razaq al-fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul muzillu sami'ul basirul hakamul adl latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqir al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mudi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muntaqimul afura'u malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rasyidul saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni birul fahmi wa tulihu li ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du.
Alhamdulillah pertama-tamanya dan buat selama-lamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pertemuan pada pagi ini yang setelah lama kita terpisah dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang begitu mulia di surau Al-Falah, Taman Cempaka Ampang, dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Nazir Surau dan juga pihak Ahli Jawatan Kuasa Surau yang telah memberi keizinan kepada kita untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini, dan apatah lagi pada hari ini bertetapan dengan nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, yang mana semalam kita telah menyambutnya dengan berbagai zikir yang kita lantunkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bawa semalam tadi itu akan menghidupkan hati kita, kerana barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ishaq, salah seorang daripada ulama kita, maka dengan itu menyebutkan tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lalati iddaini wa lalati nisfi min sya'ban wa lam yamut qalbuhu yaum tamutul qulub. Sesiapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dan malam nisfu Sya'ban, tidak akan mati hatinya pada hari hati-hati mati. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak merosakkan hatinya dengan kecintaan terhadap dunia yang memutuskan daripada melakukan amalan kebaikan dan kewajipan agama. Dan sebagaimana juga yang dinyatakan di dalam hadis larangan Rasulullah, la tujalisul mauta, janganlah kamu duduk bersama orang yang telah mati. Mudah-mudahan Allah SWT menghidupkan hati kita, senantiasa kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada muka surat 236, bab doa ketika ditimpa kesusahan dan penyakit. Memang penyakit itu tidak dapat kita elakkan, tetapi itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana kita hendaklah redha dan bergembira kerana kita itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ditimpa musibah, ditimpa penyakit. Dan itulah orang yang benar-benar memahami tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apabila Allah mahukan kebaikan terhadap seseorang, maka dia memberikan ujian kepadanya. Ditimpa bala, ditimpa penyakit dan sebagainya. Baik, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Boleh dengar ni? Kalau pakai mask boleh dengar? InsyaAllah kita patuhi SOP kita. Mudah-mudahan kita akan berkekalan. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesusahan mengucapkan la ilaha illallahul azim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini merupakan doa yang begitu agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, yang maha agung lagi maha penyayang. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arasy yang mulia. Dalam riwayat Muslim disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala zalika. Ya? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesusahan, baginda mengucapkan doa itu, iaitu doa yang telah kita bacakan tadi itu.
kalimah hazabahu amrun, sebagaimana yang disebutkan kana iza hazabahu amrun, artinya mendapat satu masalah penting atau ditimpa kesusahan. Ni waktu PKP ni ramailah yang susah kan. Yang mengadu kesusahan, yang mengeluh dan sebagainya. Itu tanda seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak tenang hatinya, kerana yang difikirkan ialah tentang keduniaan semata-mata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati itu jadi tenang. Nak tenang hati dengan zikrullah, mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memikirkan setiap musibah yang datang itu adalah kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Itu sebab kita ini tak suka apabila ditimpa penyakit. Sedangkan di saat kita itu ditimpa penyakit, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Idza dakhalta ala maridin famurhu an yad'u laka fa inna du'a'uhu ka du'a'il malaikah." Apabila engkau menjenguk orang sakit, maka suruhlah dia mendoakanmu, kerana sesungguhnya doanya seperti doa malaikat. Bila kita sakit, kita berdoa, doa kita seumpama doa para malaikat. Subhanallah. Itu sebab kadang-kadang terbalik, kita suruh orang doakan kita dan kita lupa untuk mendoakan diri kita sendiri. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa apabila baginda ditimpa satu kesusahan, membaca ya hayyu ya qayyum. Itu salah satu nama Allah yang maha hidup, yang maha menghidupkan. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Apa itu rahmat? Kasih sayangnya Allah kepada kita. Kerana Allah itu sangat-sangat mengasihi hamba-Nya. Sebagaimana malam nisfu Sya'ban Allah menilik setiap hamba-hamba-Nya dan diberi keampunan kepada siapa yang beristighfar, akan aku ampunkan. Siapa yang tak cukup rezeki, akan aku cukupkan. Siapa yang ditimpa penyakit bala bencana, akan aku sejahterakan. Masya Allah, tabarakallah. Luasnya rahmat Allah melebihi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat yang maha hidup lagi menghidupkan, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Al-Hakim mengatakan sanad hadis ini sahih. Kami riwayatkan juga di dalam kitab At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa satu kesusahan, Rasulullah yang paling banyak ditimpa kesusahan berbanding kita. Para nabi yang lebih banyak diuji berbanding kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam, demamnya berpuluh kali ganda daripada demam kita tu. Allahu Rabbi. Beza. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadah tangan ke langit. Kenapa menadah tangan ke langit? Kerana kiblat doa itu langit. Turunnya rahmat daripada langit. Rahmat itu turun dan mengucapkan subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kerana apabila kita ditimpa ujian oleh Allah SWT, yang paling baik ialah kita berbanyakkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Disebabkan kita itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, idza sughila aladi sanai an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin. Apabila hamba-Ku disibukkan memuji-Ku daripada meminta kepadaku, akan aku kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang aku kurniakan kepada orang yang meminta-minta. Tapi kadang-kadang orang tak nak puji Allah, doanya panjang, Masya Allah, tabarakallah, panjang. Dia lupa. Bukankah Rasulullah SAW mengajar kita memuji Allah Subhanahu wa taala setiap kali selepas daripada solat dengan mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih afdal daripada yang berdoa panjang tadi tu. Ini kita remehkan sesuatu yang sepatutnya tidak kita remehkan. Apabila berdoa dengan bersungguh-sungguh bagi dia mengucap Ya Hayyu Ya Qayyum, kerana berdoa dengan nama Allah, sebagaimana yang kita membaca tadi itu Asma'ul Husna. Barang siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah, maka itu lebih lagi mudah untuk diijabahkan oleh Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Barang siapa, sebagaimana hadis menyebutkan, barang siapa berdoa dengan Ya Arhamar Rahimin 3 kali, pasti akan diijabahkan, dimakbulkan oleh Allah SWT doanya. Subhanallah. Doa macam tu, sebut nama Allah banyak-banyak, seru Allah banyak-banyak. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, dia berkata doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak adalah ini, doa semua orang hafal. Malah ketika dia tawaf di Kaabah juga membaca doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang paling agung, paling tinggi, yang dibaca tiap kali lepas daripada solat. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa saja kebaikan? Dengan perniagaannya, dengan kesihatannya, dengan kehidupannya, dan kebaikan di akhirat. Maka dengan itu, dunia yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita akhiratkan. Cari ganjaran akhirat seluas-luasnya. Kerana apa yang kita hidup di dunia ini dengan rezeki yang Allah beri kepada kita adalah untuk kita akhiratkan. Jalan tabung surau mana? Jalan. Banyak surau, banyak masjid kekurangan dana selepas daripada PKP, Masya Allah, tabarakallah, kerana tidak ada kunjungan daripada jemaah. Jadi jemaahlah bantu surau. Nanti nak Ramadan, nak hidupkan ihya Ramadan, kesianlah pada pihak surau, bantu rumah Allah. Bantu rumah Allah. Jangan kita itu, rezeki kita itu tidak kita akhiratkan. Itu yang paling penting, bantu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak yang saya buat kuliah online di mana-mana masjid, mereka akan menyeru agar orang berinfak kepada masjid. Kekurangan dana, tak ada orang datang. PKP, mana ada orang datang? Kutipan Jumaat tak ada, Jumaat tak dijalankan. Yang mereka harapkan daripada kutipan Jumaat. Jadi kalau kekurangan dana, kesian pihak masjid, kesian pihak surau nak menyelenggara surau, nanti tandasnya tersumbat, nak dibetulkan, pintunya rosak, nak dibetulkan. Banyak petugas-petugas nak diberi imbuhan. Ada satu masjid tu sampaikan terpaksa bayar setengah saja allowance imam rawatib sebab tak ada dana. Allah. Dan terpaksa pula berhentikan pengawal keselamatan sebab tak mampu lagi nak membiayai mereka sebab tak ada orang datang dah.
Macam mana rumah Allah jadi macam tu? Allahu Rabbi. Jadi kitalah sama-sama lah pakat, terutama sekali kita yang menjadi ahli karya surau Al-Falah Taman Cempaka. Nanti nak bayar elektrik, nak bayar api, nak bayar air, semuanya mereka juga yang tanggung, insya-Allah. Tabarakallah. Baik. Muslim menambah dalam riwayatnya, apabila Sayyidina Anas hendak berdakwah, menyampaikan dakwah, dia mulai dengan membacanya, iaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan apabila berdoa, dia memasukkan doa tersebut ke dalam doanya. Doa tadi dah. Kami riwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dan kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Ja'far daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalkinkanku. Apa maksud menalkinkanku? Mengajarku. Macam kita mengajar orang lah, kita talkinkan orang yang hampir kepada meninggal dunia itu dengan la ilaha illallah, itu disebut talkin. Itu sebab talkin di kubur itu bukan saja mengajar kepada orang yang mati. Orang yang mati dengar. Siapa kata tak dengar? Pendengaran mereka itu lebih kuat daripada pendengaran orang yang hidup. Tetapi mengajar juga kepada orang yang berziarah ke kubur, dengar talkin. Barulah kita dengar, kita jadi takut. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan ditalkinkan, dan ia sangat-sangat dituntut dan sangat-sangat baik untuk diamalkan, mentalkinkan seseorang itu. Maka ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dengan doa-doa itu dan memerintahku apabila aku ditimpa kesusahan atau musibah untuk mengucapkan la ilaha illallahul karimul azim subhanah tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, yang maha mulia lagi maha agung, maha suci dia daripada sifat naqais, daripada kekurangan. Kerana Allah itu kamalat, Allah itu sempurna. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua doa dengan memuji kepada Allah, bukannya bersuuzon, yakni berburuk sangka dengan Allah. Ya Allah, kenapa aku yang kena? Ya Allah, aku selalu semayang. Ya Allah, aku selalu puasa sunat. Ya Allah, tapi aku yang kena bala, orang lain tak kena pun. Ya Allah, tak semayang, sehat aja. Itu bersuuzon, berburuk sangka dengan Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jangan kalian mati dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbaik sangka dengan Allah. Kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita tahu, kita berdoa, Allah pasti akan kabulkan doa kita. Kita tahu di saat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat kita. Jangan kita kata, nak ke Allah terima taubat aku ni? Dia tu jahat, Allah terima ke taubat dia? Itu berburuk sangka dengan Allah. Sedangkan Allah tu innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Maka dengan itu, jangan kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit, dan anggaplah itu satu kurniaan yang begitu besar yang Allah beri kepada kita, yang tidak ditimpakan kepada orang lain, kerana Allah sedang memberi perhatian kepada hamba-hambanya yang ditimpa ujian. Bukankah anak kita kalau degil, anak kita kalau lasak, kita marah, kita rotan, kalau kita tak peduli, itu tandanya kita tak sayang. Biarlah dia nak buat jahat, suka hati dia lah, tak payah rotan, tak payah marah, tak ada bagi perhatian. Allah bagi perhatian kepada kita, maka dibalanya kita agar kita kembali kepada dia. Di waktu kita sakit, Allah, 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 sebut nama Allah, subhanallah. Ini yang kita nak. Abdullah bin Ja'far menalkinkan doa tersebut kepada orang sakit dan mengajar kepada anak perempuannya
yang telah menikah. Jadi diajar kepada anak, terutamanya anak perempuan yang nak menikah. Dan sangat baik untuk kita itu senantiasa kalau ada orang sakit, jangan kita lupa untuk bertakziah terhadap orang yang ditimpa musibah. An Amr bin Hazmin radhiyallahu ta'ala, daripada Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min mu'mini yughaizi aqahu bi musibatin illa kasahu Allahu min huladil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah, pergi kunjungi orang sakit tu, takziah dia, gembirakan dia, menasihati dia supaya bersabar terhadap saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali Allah akan pakaikan dia berupa perhiasan-perhiasan kemuliaan pada hari akhirat nanti. Pergi tengok orang sakit, takziah, suruh dia sabar, jangan bagi dia resah. Ini teruk kau ni, kawan aku dulu macam kau lah, makin teruk dia. Itu menyebabkan seorang tu resah, gundah dia. Kalau macam tu jangan kunjung orang sakit. Kalau nak meresahkan orang, menakutkan orang, khabarkan sesuatu yang menyebabkan dia boleh redha dan sabar dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala itu. Bertakziah dengan yang baik-baik. Dan apabila kita mengunjungi orang yang sakit, masya-Allah tabarakallah, itu satu kebaikan yang Allah bagi apabila kita mengunjungi orang sakit. Man ada maridan nadahu munadi minas sama tibi wa taba mamsaka wa tawwa wa tabawu wa ataminal jannati munzila. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, nescaya menyerunya seorang penyeru daripada langit mengatakan, engkau melakukan yang baik dan perjalananmu telah baik dan engkau telah menyiapkan satu tempat di syurga. Itu sebab rajin-rajin tengok orang sakit, jangan orang sakit kita tak kunjungi, kerana itu akan mendapatkan kepada kita, sehingga kan kita itu apabila kita kunjungi mereka itu diiringi 70,000 malaikat bersama kita. Allah, 70,000 malaikat bersama dengan kita. Baik, makna al-mauku adalah orang yang diserang penyakit demam. Penyakit demam ini iaitu demam panas. Sedangkan erti al-mutarabah adalah perempuan yang dinikahkan dengan selain kerabatnya. Itu yang dikatakan tadi itu, iaitu Abdullah bin Ja'far tadi itu menamkilkan doa tersebut kepada orang sakit, iaitu orang yang sedang dalam keadaan demam, dan kemudiannya mendoakan anaknya itu yang dinikahkan dengan selain kerabatnya. Bermakna bukan kahwin dengan sepupu, bukan kahwin yang ada bau-bau bacang, orang luar. Ni orang Negeri Sembilan, kahwin orang Kampung Pandan. Kan jauh tu, bukan kaum kerabat. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud daripada Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul maqrub Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tar'ata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Artinya doa orang yang ditimpa kesusahan, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya kasih sayangmu yang kuharapkan. Yang kita harapkan ialah rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah membebankan permasalahan kepada diriku walaupun hanya sekelip mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya.
Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Bermaksudnya, ini doa ini terkandung dalam wirdul latif yang kalau kita membacanya setiap pagi, iaitu kita minta Allah yang menguruskan diri kita. Jangan kita menguruskan diri kita sekelip mata, walaupun sekelip mata. Kerana yang terbaik menguruskan hasbunallah wa ni'mal wakil ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dia berkata, orang yang cerdik, orang yang bijak, apabila dia bangun daripada tidur, dia akan mengucapkan, apa Allah nak buat pada aku hari ini? Apa Allah nak buat pada aku pada hari ini? Sebab urusan yang diuruskan oleh Allah itu semua cantik. Kalau Allah uruskan si fulan atau si fulanah boleh datang majlis ilmu hari ini, maka dia boleh datang. Sebab diuruskan oleh Allah. Tapi orang yang ahmak, orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila dia bangun tidur, dia bercakap, apa aku nak buat hari ini? Manusia takkan mampu melakukan. Tidak ada satu zarah pun yang bergerak tanpa kuasa kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ahmak. Dia buatlah list pagi ni, pukul sekian-sekian nak pergi sini, pukul sekian-sekian nak buat ni. Banyak yang tak jadi, banyak yang cancel. Sebab dia yang uruskan dirinya sendiri. Dia takkan mampu untuk menguruskan diri sendiri. Itu sebab doa ini jangan kita menguruskan diri kita, walau sekelip mata kita uruskan, habis. Tapi kalau Allah uruskan, semuanya cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Semuanya tidak ada lagi alasan tak sempat lah, sibuk lah, tak ada lagi dah. Sebab kita, bukankah itu alasan kita? Sibuk lah, hujan lah, tak sempat lah, tak tahulah bila nak belajar. Sebab kita yang menguruskan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan, semua cantik jalannya, Masya-Allah, Tabarakallah. Sebagaimana malam tadi kan, Masya-Allah, Tabarakallah, bukan semua orang boleh hadir dalam majlis yang kita adakan di Dar Al-Quran Datuk Keramat semalam itu dengan membaca Yasin 3 kali sempena sambutan nisfu Sya'ban. Kemudian kita ada baca tahlil arwah juga, dan dikunjungi ramai semalam tu, Masya-Allah, Tabarakallah, sampai pukul 11 lebih, tak lama mana, daripada maghrib sampai 11 lebih, Masya-Allah, Tabarakallah. Jadi orang yang hadir itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpama tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang sedang ditimpa kesusahan tadi itu, baik. Maka janganlah membebankan permasalahan kepada diriku walau sekelip mata. Kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah daripada Asma bin Umais radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala uallimuka kalimatin taqulina hinna indal qarb aw fil qarb, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Mahukah aku ajarkan kepadamu doa yang dapat engkau ucapkan ketika ditimpa kesusahan? Ini Rasulullah mengajar. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukanmu dengan sesuatu pun. Ini doa. Satu doa yang sangat baik dengan menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab doa dengan menyebut yang memberi penyakit itu siapa? Allah. Yang akan menyembuhkan siapa? Allah. Maka dengan itu kita kembali semula kepada yang memberi penyakit itu, iaitu Allah. Itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kan
ada di antara mereka itu akan melagukannya nama-nama Allah itu. Allah 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 Allah, malana maulan siwa Allah, kullama nadaitahu qala ya abdi ya Allah. Sebut nama Allah, Allah 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 Allah, malana maulan siwa Allah. Tu waktu sakit. Kadang-kadang orang kita pelik, dia kata apa ni? Sakit itu yang dibaca. Habis nak baca apa? Baca WhatsApp, baca Twitter. Sebut nama Allah lah. Itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan di dalam kitab Yunus ini daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara ayatul kursi wa khawatima suratil baqarah indal qarab aghathahullahu azza wa jalla. Sesiapa yang membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan penutup surah Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir ayat. Ketika ditimpa kesusahan, Allah Subhanahu wa taala pasti menolongnya. Ayatul Kursi dan akhir surah Baqarah. Jadi tak payahlah cari ustaz lagi. Ustaz ni nak jumpa ustaz ni nak buat, baca, yakin, rawat diri sendiri. Itu lebih afdal. Baik. Siapa nak jumpa silakan. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'alamu kalimatan la taquluha maghrubun illa furij anhu kalimata akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang tidak akan diucapkan oleh orang yang ditimpa kesusahan, melainkan pasti akan diberikan jalan keluar baginya, iaitu doa saudaraku Yunus alaihi salam ketika di dalam perut ikan, ditelan oleh ikan lama. Apa yang dibaca? Itulah dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sampai habis kulit itu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dimuntahkan oleh ikan itu, terdampar dia di tepi pantai dalam keadaan tidak bermaya Nabi Yunus alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya seekor kambing betina yang sedang menyusukan anaknya. Dia tendang anaknya tu, turun kambing tu. Kambing tu dia mengangkang ke muka Nabi Yunus alaihissalam, mengeluarkan susunya bagi minum. Itu sebab susu kambing ni penyembuh. Rajin-rajin minum susu kambing. Orang kita tak nak minum susu kambing, hanyalah, baulah. Itu sebagai penyembuh tu. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai penyembuh kepada penyakit kulit. Tak payahlah beli lotion lagi, beli Q putih ke apa ke, pakai susu kambing. Itu sebab orang gunakan susu kambing tu untuk produk-produk kecantikan. Kerana untuk kulit-kulit, Masya Allah, tabarakallah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sa'ad, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Zinnudi idda'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau semayang tahajud baca 40 kali
sama ada ketika sujud silakan membacanya, ataupun ketika salat witir, selesai daripada salat witir boleh membaca sebanyak 40 kali. Selesai salat witir baca 40 kali. Itu sebagai yang diajar oleh guru mulia kami, iaitu Habib Umar bin Salim bin Hafiz Hafizullahi ta'ala. Untuk membaca doa ini ketika selesainya kita membaca menunaikan solat witir. Habis witir kan, Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subuhun qudusur rabbul malaikatu war ruh, jalata samawati wal arda bil izzati wal jabaru wa ta'azzata bil qudra wa qahartal ibada 'alal maut. Allahumma inni a'udzubika ridha min saqatik wa bi mu'afatika min uqubati wa a'udzubika min kalla usi sana'an 'alaika anta kama asta'ata 'ala nafsik. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali dibaca. Ditutupi dengan fi kulli lazatin abadan ada khalqi wa rida nafsi wa zinal syik wa bidada kalimatik. Itu di antara doa yang sangat-sangat mustajab, iaitu mengaku kezaliman kita di hadapan Allah. Zalim kita ni, kita zalim dengan mata, kita zalim dengan telinga, kita zalim dengan tangan, kita zalim dengan peribadi diri kita sendiri, kita zalim dengan masa, kita kadang-kadang buang-buang masa. Itu zalim namanya. Maka dengan itu kita mengaku kezaliman kita, kesalahan kita, dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sa'ad, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu zinnuni idh da'a biha wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La yanu'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Doa Zunnun, iaitu Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam perut ikan paus. Ditelan kan, gelap ketika itu, 40 tahun dalam tu. Allah Rabbi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Para nabi senantiasa mengatakan mereka itu zalim. Sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua mengaku dirinya zalim. Kita yang tak mengaku kita zalim. Itu masalahnya. Kita zalim pada diri peribadi kita, kita zalim pada ahli keluarga kita. Suami zalim pada isteri, isteri zalim pada suami. Kezaliman yang kita lakukan, kita jangan tengok kezaliman orang, tengok kepada kezaliman yang kita sendiri buat pada diri peribadi kita. Zalim ni maksudnya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang zalim. Tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya untuk memohon sesuatu kecuali Allah mengabulkan doanya. Allah. Bila Rasulullah SAW sebut itu, kita kena yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Kerana Rasulullah itu alamin, dipercayai, tidak pernah berdusta. Allah innaka la tuliful mi'ad. Allah itu tak pernah mungkir janji. Kalau dia kata dia kabulkan, dia kabulkan. Itu sebab kita senantiasa husnuzon dengan Allah, besar kebaikan Allah. Zikir ketika rasa takut. Selain daripada zikir-zikir ini, ketika kita ditimpa musibah, kita ditimpa penyakit dan sebagainya, kita juga diharuskan untuk bertawassul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diajar sendiri
oleh baginda Nabi SAW, malah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ibnu Umar apabila kaki dia kebas, dia menyebut orang yang paling dicintai, paling dikasihi, dia menyebut ya Muhammad. Seketika itu kakinya sembuh. Menyebut nama baginda Nabi SAW dan bertawassul kepada Rasulullah SAW itu tidak salah untuk menyeru kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dibuat oleh para sahabat. Jadi jangan kita dengar apabila orang kata tawassul ini syirik, jangan. Masya-Allah, tabarakallah. Cerita pengalaman sikit yang berlaku pada tahun lepas. Saya tak tahu kali terakhir kuliah di sini bila, tahun lepas, bulan berapa, wallahu alam, tak ingat dah. Ketika anak saya ditimpa musibah, ditimpa kemalangan pada bulan 8, bulan Ogos, saya tak ingat dah berapa bulan. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada yang mengunjungi. Ada jemaah-jemaah kita juga yang datang mengunjungi, mengucapkan takziah, dan juga ada juga yang menghulurkan bantuan dan sebagainya. Jadi kami bertawassul dengan lantunan qasidah Imam Busiri yang memuji kepada Rasulullah SAW. Kemalangannya teruk, masya-Allah, tabarakallah. Tempurung kepala terpaksa dikeluarkan. Tempurung kepala tu. Sekarang mata sebelah kiri tak boleh nampak, telinga sebelah kiri tak boleh dengar, makan apa pun tak rasa dah. Sehingga kan pihak hospital pun telah pun mengkategorikan dia sebagai OKU, orang kurang upaya. Walaupun nampak sihat tapi kurang upaya. Maka kami ketika itu lumpuh badannya yang tak boleh angkat tangan kanan, sebab sebelah tu dicabut, tempurung kepala tu dikeluarkan. Sekarang dah masuk, alhamdulillah. Tangan kanan tak boleh angkat, kaki kanan tak boleh angkat, sebelah lumpuh. Yang boleh angkat yang kiri saja. Dia pun tak ingat apa-apa, tak sedar apa-apa. Siapa yang datang ziarah dia pun tak kenal. Maka kami buat bacaan burdah di rumah kita sendiri, di rumah kami sendiri, ketika kami merawatnya dengan bacaan burdah, iaitu bertawassul dengan nama Nabi SAW. Itu dibenarkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqil kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karami. Alhamdulillah, dengan berkat junjungan baginda Nabi SAW, seketika itu pergerakan tangan kanannya, tangan kirinya, dan alhamdulillah semuanya sembuh, yang menyebabkan pihak hospital pun terkejut. Belum lagi masuk lagi dia punya tempurung kepala, tapi dah sembuh. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh doktor, tuan kepada saya dan isteri saya, bersabarlah kerana ini akan memakan masa yang hampir, ada yang setahun, dia kata paling cepat pun 6 bulan baru dia boleh ingat balik. Jadi kita bertawassul dengan burdah Imam Busiri.
Dan ini dilakukan oleh ramai para ulama kerana burdah Imam Busiri ini merupakan satu wasilah perantaraan kita bertawassul dengan menggunakan Rasulullah SAW yang berdoa kepada Allah SWT, maka itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Itu sebab kalau kita ada keluarga sakit, buat majlis kat rumah. Kenapa buat majlis kat rumah? Biar malaikat datang, malaikat mendoakannya. Kita tak nak yang hadir tu datang tengok saja, datang tengok apa khabar, balik, apa khabar, balik. Kita nak doa, doa para malaikat. Bila ada majlis, seumpama majlis yang kita ini sedang dikelilingi oleh para malaikat yang menurunkan rahmat Allah. Itu yang kita nak. Itu yang kita harapkan. Itu sebab semalam tu kita juga ada majlis burdah juga, masya-Allah, tabarakallah. Tapi kadang-kadang orang dia kata dah cuba ustaz tak jadi pun sebab kecintaan kita tak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana boleh membuktikan cinta kita benar-benar yang kita itu cinta kepada Rasulullah? Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala apabila sakit menyeru saja nama orang yang dikasihi, orang yang dicintai, ya Muhammad, seketika itu sembuh. Kerana tahap kecintaannya begitu tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tahap kita masih lagi antara yakin dengan tak yakin. Perkara-perkara yang mudah, seumpama penggunaan siwak ketika sebelum solat, yang Rasulullah mengatakan kalaulah tidak memberatkan umatku, pasti akan aku suruh dia bersiwak setiap kali untuk dia solat. Padahal siwak tu di negara kita dah mudah dah nak dapat. Nak dapat yang dalam plastik boleh, yang nak dapat royal miswak, ni royal miswak dipanggil. Orang kita tak nak guna ni. Dia rasa pelik. Sedangkan ini sunnah Rasulullah menggunakan siwak ni. Menggunakan siwak ini merupakan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tahap keyakinan kita membuktikan kita itu mahabbah, cinta kepada Rasulullah itu belum ada lagi selagi tidak kita buktikan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni masya-Allah tabarakallah, hari Sabtu baru ni, penganjur perkahwinan Nilofa dan Ustaz Haris yang dihadiri oleh sahabat baik saya juga, Syekh Mahmud Al-Wasabi, yang mengajar sirah di rumah Nilofa. Jadi dia di antara tetamu yang hadir di Hotel Hyatt. Jadi penganjur memberi term and condition, peraturan untuk hadir ke majlis tersebut mesti semuanya berpakaian serba putih. InsyaAllah putih semua, bunga pun putih, yang pakai pun putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh umat Islam hari Jumaat, pakailah kalian pakaian putih. Berapa ramai pakai putih? Mereka lebih percaya lagi kepada penganjur pernikahan resepsi Nilofa dan Ustaz Haris sampai semua ikut pakai putih. Tapi Rasulullah kata hari Jumaat kalian pakailah serba putih. Orang kita banyak alasan. Jadi macam mana nak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, nak mengatakan ada perasaan mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan berpakaian putih pun susah pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat adalah hari terbaik. Pakailah pakaian yang terbaik dan kafankan orang yang meninggal di kalangan kalian dengan pakaian terbaik, yang itu pakaian putih. Ada tak kita tengok orang dikafankan dengan warna kuning, biru, merah? Tak ada. Mesti dikafankan dengan yang putih, yang terbaik. Jadi orang-orang laki-laki tak ramai, ada berapa orang? 2 orang saja pakai putih hari Jumaat. Yang disarankan oleh Rasulullah SAW, tak ada pakaian putih orang laki-laki. Pinjam telekung orang rumah yang putih tu, sebab dia tak hadir Jumaat. Sarunglah janji putih. Susah ke nak pakai putih? Itu sebab orang kita ni banyak alasan. Tapi apabila penganjur resepsi perkahwinan Nilofa dan Ustaz Haris semua pakai putih, semua ikut pakai putih. Allah,
Sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat asalkan kami dapat masuk ke dalam dewan. Itu di antara sunnah Nabi SAW yang telah pun dikuburkan pada akhir zaman ini. Jadi macam mana kita nak bertawasul? Kita mengatakan yang kita itu benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir ketika rasa takut. Takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Takutlah ustaz corona, ya. Tapi kita patuhi SOP. SOP Allah itu lebih lagi kita patuhi. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Thauban radhiyallahu taala. Thauban ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tak berjumpa Rasulullah, kulitnya berubah menjadi pucat. Rasulullah tanya, kenapa kepada Thauban? Aku rindu kepada engkau ya Rasulullah. Itu sebab jadi macam ni, kurus badannya bila tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Thauban. Bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rasa takut akan sesuatu, baginda mengucapkan Allahu Rabbil la syarikalah. Dialah Allah, Allah adalah Tuhanku yang tiada sekutu baginya. Maka akan hilang perasaan takut itu. Kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Amir bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada mereka bacaan saat menghadapi rasa takut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri min ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini kadang-kadang sebelum solat sangat-sangat baik untuk dibaca. Kenapa sebelum solat itu dibaca? Agar kita itu terhindar daripada gangguan syaitan laknatullah. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemarahannya, daripada kejahatan hamba-hambanya, daripada godaan syaitan, dan agar mereka syaitan tidak mendatangiku. Selalu kalau anak-anak kecil bila mereka tu menangis, mereka datang bawa jumpa saya. Jadi yang saya baca ni lah dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri min ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Agar tidak diganggu. Sebab kadang-kadang kanak-kanak itu diusik, diganggu. Kenapa iblis, syaitan itu mengganggu kanak-kanak tu? Bagi susah ibunya nak buat ibadat. Mak baru nak bangun, nak semayang tahajud, anak dah tak jadi semayang, jaga anak. Dia tak boleh ganggu mak, dia ganggu anak. Tu kerja dia. Syaitan ini memang kerja dia nak ganggu orang. Dia tak suka orang buat ibadat. Abdullah bin Amr mengajar bacaan ini kepada putera-putrinya yang telah berakal, iaitu yang telah mumayyiz. Sedangkan yang masih kecil dia tulis kemudian digantung di leher mereka. Boleh digantung asalkan tidak dibawa ke dalam tandas. Saya ada satu doa yang apabila ditulis, dipakaikan doa itu pada baju di saat seseorang itu mengalami demam panas, insya-Allah akan kebahlah penyakit itu. Kalau siapa nak, nanti insya-Allah saya tuliskan. Dipakai pada baju, tapi jangan dibawa ke dalam tandas. Baik. Maka digantung di leher mereka, sebab budak kecil itu tak boleh baca. Maka ini merupakan azimat yang tak boleh kita katakan sebagai syirik, kerana dilakukan. Ada contohnya dan sebagainya. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan, hadis yang sangat baik. Jangan gantung sesuatu yang syirik. Gantung keris lah, gantung tu lah, gantung yang bukan-bukan. Gantung kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ketika ditimpa kesedihan dan kegundahan, sedih, gundah, jangan risau, cari jalan. Ada jalannya. Tak boleh kuliah, buat kat rumah. Tak boleh ramai, jemput sikit aja. Jangan risaulah, jalan itu tetap ada. Tak boleh secara bersemuka, buat online. Saya hari-hari buat online, masya-Allah tabarakallah. Apa kita nak risau kan? Sebab jalan dakwah itu ada macam-macam caranya, boleh kita menyampaikannya.
Kami riwayatkan daripada kitab Ibnu Sini daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu hammun aw jazanun falyad'u bihazil kalimat yaqulu Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka udlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa zahaba hammi." Faqala rajulun minal qaum, "Ya Rasulullah, innal muhabbuna liman wubina fi haula'il kalimat." Faqala, "Ajal faquluhunna wa'allimuhunna fa inna man qalahun iltimasa ma fihinna adhaballahu ta'ala husnahu wa atala farjahu warahahu." Allahumma inni abduka wa ibnu abduka wa ibnu amatika nasiyatika biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samata bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu adan min khalqika aw ista'sarta bihi ilmil ghaibi indaka an taj'alana qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Sesiapa yang tipe kesedihan, kemudahan naklah berdoa dengan doa berikut, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putera daripada hamba lelaki-Mu, putera daripada hamba perempuan-Mu. Nasibku berada di tangan-Mu, keputusan-Mu berlaku padaku, hukum-Mu adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah satu makhluk ciptaan-Mu, atau Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang Engkau miliki, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penenang hatiku." Sebab Al-Quran itu memang menenangkan seseorang apabila seseorang itu membacanya. Alladzina amanu wa atama'inna qulubihim bi zikrillah. Akan tenang hati seseorang itu ketika dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerang dadaku. Nak tenang dada, baca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tangan kanan, letak kat dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. InsyaAllah hari-hari amalkan. Surah Al-Insyirah ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami yang melapangkan dada kamu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta seumpama Nabi Musa alaihi salam yang minta Allah lapangkan dadanya dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tetapi Allah sendiri anugerahkan kami yang akan lapangkan dada engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan surah Alam nashrah laka sadrak. Letak tangan kanan kat dada, insya-Allah. Amalkan setiap hari, ya. Kita dengan nurul zikra dulu kita amalkan, tapi nurul zikra dah berapa lama dah tak ada lagi dah. Allah Rabbi. Pelenyap kesedihanku, iaitu menghilangkan keresahan kita itu. Ni doa ni. Dan penghilang rasa gelisahku, sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku membuatkan kehilangan pegangan yang tidak bermanfaat. Dunia kalau terlepas tak apalah, bukan rezeki kita.
Tetapi jangan akhirat tidak kita terlepas. Kalau terlepaslah kuliah doa, itu rugi. Terlepaslah tarawih, Allah, itu rugi. Tapi kalau terlepas tak pergi ke pembukaan Ion ataupun pembukaan shopping mall, itu tak rugi. Itu untung. Paling tidak duit kita tak bazirkan. Itu sangat-sangat beruntung. Kalau ada halangan kita pergi ke shopping mall, kalau kita pergi ke tempat-tempat untuk melancung, itu kalau tak dapat pergi, itu untung sebenarnya. Paling tidak kita dapat save bajet kita, tak buang masa kita. Tapi kalau tak hadir majlis ilmu, itu rugi. Kalau tak hadir ketika Ramadan dibuka dengan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memberi keizinan, kerana baginda adalah ketua agama, maka wajib untuk kita mematuhi ulil amri apabila diberi peluang untuk kita solat tarawih pada bulan Ramadan. Kalau tak hadir, itu rugi. Ramai orang tak nak dah hadir. Dia kata dia dah pandai solat tarawih sebab tahun lepas dah praktis jadi imam, dia kata. Allahu Rabbi, hadirlah. Sama-sama kita hadir. Apabila diberi peluang, nanti tutup lagi, macam mana Allah dah tak boleh hadir. Ketika dibuka ni lah kita rebut peluang. Masya Allah, tabarakallah. Kita harap-harapkan tidak ada lagi PKP ataupun ditutup masjid dan surau selepas ini. Rugilah kita. Seseorang yang hadir ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang sedih dan resah kerana ditipu juga termasuk dalam doa itu? Baginda menjawab, betul, ucapkanlah dan ajarkan doa ini. Orang yang tertipu, ramai yang tertipu dengan scammer pada hari ini. Tak kisahlah, orang cerdik pandai. Yang saya tengok tu semua cerdik pandai. Cikgu pun ada. InsyaAllah, tabarakallah. Habis, ratusan ribu habis simpanannya, diberi pada scammer. Macam mana? Allahu Rabbi. Nak cepat kaya kan jadi macam tu lah. Allah Rabbi. Golongan profesional ramai tertipu dengan saham-saham yang tak betul dan sebagainya. Kerana siapa yang membacanya dengan mengharapkan apa yang terkandung di dalamnya, nescaya Allah akan menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kegembiraannya. Maka akan dihilangkan kegundahan, kegelisahan yang sedang bermain, yang sedang bergolak dalam fikirannya, dalam dadanya, yang menyebabkan dadanya dugdak risau saja. Jangan ada kerisauan tentang dunia ini. Dunia ini tak perlu kita risau. Yang kita risaukan ialah akhirat. Macam mana nasib kita dikubur nanti, bagaimana. Sedangkan pada malam nisfu Sya'ban, Allah SWT telah pun menyerahkan nama kepada malaikat maut yang terdapat dalam sahih buku-buku untuk dicabut nyawa. Allah, kalau kita yang terkena macam mana? Kerana malam nisfu Sya'ban itu adalah pembahagian qada dan qadar, takdir seseorang itu. Yang itu kita takut. Kalaulah akhirat itu yang kita takut. Tapi kalau terlepas dunia, itu tidak mengapa. Kerana dunia ini bukan tempat untuk kita selama-lamanya untuk berada dekat sini. Dan dunia ini adalah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka dengan itu jangan kita risau, kerana aturan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat baik. Kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya adalah satu kebaikan bagi kita. Kita minta tak dapat, itu sebenarnya baik, kerana Allah bagi. Itu sebab Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia dalam kitab Hikam, masuk tasawuf sikit, ini agak dalam dah lah. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Arihna nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka andaka la taqumu bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan mengatur keperluan duniamu.
Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kamu sibuk memikirkannya. Allah dah aturkan dah. Tak payah cari jodoh, datang jodoh itu sendiri. Semuanya datang sendiri. Kita hanya usaha saja. Yang menentukan Allah. Tapi jangan risau. Kalau tak dapat, jangan risau. Kerana kalau tak dapat itu ada tanda kebaikan. Jangan kita merasakan gundah kerana di saat itu kita itu tidak mendapat apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita tak suka bila tak dapat tu, kita tak suka. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi itulah yang nak kita pegang baik. Zikir ketika ditimpa musibah, kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sini daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah ataupun radhiyallahu ta'ala. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, ala a'allimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartatin qultaha. Qultu bala, ja'alani Allahu fidaka. Qala idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma sya'a min anwa'il bala. Wahai Ali, mahukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang apabila engkau ditimpa musibah dapat engkau membaca? Aku menjawab, mahu wahai Rasulullah. Sahabat seronoklah dapat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kadang-kadang kita bagi pada orang, baca ni boleh jadi ke? Kadang-kadang baca tak jadi, dia tak yakin. Dia nak langsung jadi macam tu ya. Beramal malas. Itu masalah orang kita ni. Tak yakin. Lalu Rasulullah pun bersabda, apabila engkau ditimpa musibah maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ini penyembuh kepada 99 penyakit. Rajin-rajin baca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada daya upaya dan kekuatan selain milik Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maka sesungguhnya Allah melenyapkan dengan doa itu musibah apa yang dia dikendaki. Ini satu doa apabila seseorang yang ditimpa musibah. Dan kalimat ini pegang kuat-kuat tuan-tuan dan puan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, agar kita itu tidak ada perasaan ujub, bangga diri dengan ibadat yang kita lakukan. Tidak ada kekuatan, kekuatan untuk aku melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah tanpa keizinan daripada Engkau ya Allah. Maka kita tahu yang ibadat yang kita lakukan itu atas keizinan Allah. Allah yang bantu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk aku menghindar maksiat ya Allah. Maksiat ini banyak. Keluar saja rumah, masya-Allah tabarakallah, mempersonalkan. Maksiat hari ini mudah. Tetapi kenapa kita tidak melakukan? Kerana Allah bantu. Bukan sebab kita kuat iman, bukan sebab serban kita sebesar kubah masjid negara, hebat iman kita, dah. Sebab Allah bantu. Lalu kita tidak menjadi ahli maksiat. Bukan sebab kita baik. Kita nampak baik, masya-Allah ni Ustaz Hanif nampak baik, tuan-tuan yang hadir, puan-puan yang hadir nampak baik, sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka, malu kita. Tengok baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni menunjukkan bahawa kita itu semuanya bergantung kepada Allah. Kalau Allah hala tujukan kita ke arah jalan maksiat, habis kita takkan dapat menghindarnya.
Tetapi Allah yang melindungi kita, Allah yang bantu kita sampaikan kita tidak melakukan. Maka dengan itu apabila kita tengok melihat ahli maksiat, jangan kita cela mereka, jangan kita hina mereka, jangan kita pandang rendah kepada mereka. Mungkin mereka itu sedang tersasar. Yang terbaik adalah doakan mereka. Mudah-mudahan mereka itu menjadi baik dan akan menjadi baik lebih daripada kita lagi. Berapa ramai ahli maksiat yang menjadi baik, masya-Allah, tabarakallah. Lebih lagi baik pada kita lagi. Sedangkan sebelum ini dihina oleh orang ramai, masya-Allah, dipandang keji oleh orang ramai sebab dia ahli maksiat, penagih dadah, peminum khamar, jahat. Seumpama Cat Steven. Siapa kenal Cat Steven? Sekarang namanya Yusuf Islam, berdakwah ke sana kemari. Dulu pemuzik, minum arak, segala-gala dilakukannya. Tapi itu dulu. Itu sebab apabila Allah panjangkan umur kita, yang paling penting kesudahan hidup kita itu. Jangan hiraukan yang dulu. Jangan flashback. Jangan orang kata sekarang kan ada istilah baru, saya pun lupa dah. Throwback apa ke? Throwback lah. Saya pun tak faham lah. Kadang-kadang dia tulis dah Facebook, throwback apa ini? Throwback ni. Kita yang tahu mengimbau kenangan itu saja. Jadi throwback. Jangan di-throwbackkan benda-benda yang lalu. Jangan diceritakan, apatah lagi kepada anak-anak kita, keadaan kita di waktu kita remaja dulu. Mak dulu kau ni skirt pendek macam ni, mak dulu lagi pendek. Jangan ceritakan. Ayah dulu kau ni jahat, ayah dulu lagi jahat. Jangan, nanti anak tak hormat pada kita. Sembunyikan keburukan yang pernah kita lakukan. Kita berjalan ke hadapan, move forward. Dan yang dihitung ialah waktu pengakhiran kita. Itu yang dihitung. Berapa ramai yang akhirnya dalam keadaan baik. Pada mulanya tidak baik, tetapi akhirnya baik. Alhamdulillah. Daripada pada mulanya baik, tapi akhirnya tidak baik. Itu musibah. Dulu rajin sembahyang, rajin pergi surau, rajin. Semuanya rajin. Maklum dah, datang dari kampung, pakai tudungnya labuh, berbaju kurung, tapi dah masuk Kuala Lumpur, dah bertukar dia. Itu kita tak nak. Biar kita daripada muda dulu, kita pernah melakukan kelalaian, tetapi di saat Allah panjangkan umur kita, sehinggakan kita sedar, Allah bagi kepada kita inayahnya, petunjuknya, maka itulah yang terbaik bagi kita. Jadi ada 5 minit lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, izinkan saya buat promosi, boleh ke? Sebagaimana yang saya ceritakan, anak saya yang ditimpa kemalangan, dan dalam keadaan dia telah pun diberi surat oleh pihak hospital dan dikategorikan sebagai OKU sekarang ini, dan tidak boleh untuk bekerja, tak boleh nak bekerja sebab dalam keadaan begitu. Jadi macam mana nak cari pendapatan? Minta dengan orang? Jangan. Kita bukan orang yang meminta-minta. Carilah jalan, cari rezeki, buat perniagaan kecil-kecilan untuk menampung kehidupan sendiri. Walaupun duduk dengan orang tua, tapi dah besar, mesti cari rezeki sendiri, bantu orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Paling tidak pun kalau tak bantu orang tua, bantu diri sendiri. Itu yang nasihat kami kepadanya. Maka dia pun cari satu produk. Ini produk ni tuan-tuan, perempuan. Kalau perempuan berminat, jumpa dia kat sana. Semua ada dalam kereta yang dia jual. Kudap-kudap ni saya pun tak tahulah apa namanya, nachos ke apa ke, saya menyebut pun tak tahu. Sebab kita orang kampung kan, yang kita makan dulu sagun, emping. Itu yang kita makan. Jadi kalau perempuan yang berminat, boleh jumpa dia, belikan untuk cucu ke anak ke, sambil membantu dia dalam menjana pendapatan. Paling tidak pun dapatlah sedikit
daripada hasil dia berusaha tu. Sebab kami suruh dia usaha. Kami suruh dia usaha walaupun tak bekerja, tapi usaha sendiri untuk mencari pendapatan. Jadi ada 5 minit lagi. Kalau ada sebarang pertanyaan, soalan yang boleh saya jawab, silakan. Sebab dalam bersemuka ni kita tak nak kepada satu pihak, kita nak ada feedback, orang kata. Kalau ada yang masih ada ragu-ragu ataupun masih lagi ada kekeliruan, nak bertanya tentang sesuatu, silakan. Baru-baru ni ada orang tanya dalam WhatsApp, saya jawab. Dia kata ada orang kata wanita tak boleh hadir solat subuh di masjid. Siapa kata? Silakan hadir untuk solat subuh berjemaah, asalkan tidak ada fitnah. Silakan puan. Ya, saya tak berapa dengar ni. Ya, burdah. Ya, burdah itu dibacakan kepada orang sakit. Apa hajatnya tu? Untuk mengabulkan hajat banyak doa-doa tawasul. Burdah boleh, selawat boleh, seumpama salawat tafrijah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwathihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli maqlumin la. Sebarang hajat baca 4,444 kali. Tak boleh 4,444 kali, baca 44 kali setiap kali lepas pada solat. Itu selawatnya. Kerana ini akan mengabulkan hajat kita, apa saja hajat. Salah seorang guru kami yang telah wafat pada tahun lepas, orang Indonesia, dia yang mengajarkan selawat ini di saat dia nak buat majlis pernikahan. Dia takut hujan, ketika itu ditimpa hujan dan sebagainya, jadi minta pertolongan daripada Allah agar ketika itu tidak ada hujan. Maka Allah SWT mengabulkannya dengan membaca selawat ini. Banyak selawat-selawat yang boleh mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi ada lagi yang nak bertanya, silakan. Doa penenang ni Ustaz, yang baca Alam Nasrah tu. Ya. Selepas solat ke ataupun bila masa Ustaz? Alam Nasrah, ya. Bacanya selepas solat ke ataupun pada bila masa dia? Baca saja, yang sebaiknya setiap kali lepas daripada solat. Kerana doa yang paling afdal, permintaan yang paling afdal selepas selesai kita menunaikan kewajipan kepada Allah, iaitu solat. Itu doa sangat-sangat baik. Mintalah kepada Allah selepas daripada kita selesai daripada solat. Itu sangat-sangat baik. Tak panjang mana, pendek saja baca Alam Nasrah, ataupun ada debaran pada anak dan sebagainya, pegang dada dia, bacakan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT akan beri kelapangan juga kepada dia. Ni anak resah ni, nak SPM, dah beda SPM, tak ada resah lagi dah. Jadi kita pegang dadanya. Anak dudap-dudap ni nak kahwin, tahniah kepada Puan Azimah dan Cikgu Zainuddin, baru dapat menantu katanya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kalau ketika itu resah, pegang dadanya, bacakan, insya-Allah. Kerana doa-doa di dalam Al-Quran terlalu banyak.
Yang penting kita minta Allah yang menguruskan kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla segala urusan. Insya-Allah dengan benar-benar kita bertakarub, kita memohon kepada Allah, Allah lah yang akan membantu kita semua, insya-Allah taala. Jadi cukup sekadar itu. Jadi pada kesempatan waktu pada hari ini kita tutuplah dengan doa. Walaupun semalam kita tidak dapat bersama untuk membaca doa malam nisfu Sya'ban, tetapi kita jadikan siang pada hari ini, yang mana turunnya rahmat Allah SWT sejak pagi tadi, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan doa kita pada 15 Sya'ban ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang mempunyai pemberian dan tidak ada siapa yang memberi kepadanya. Wahai Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan dan nikmat, tiada Tuhan melainkan Engkau, penolong bagi orang yang datang berlari kepadamu, penjaga orang yang meminta perlindungan, pengaman orang-orang yang takut. Sekiranya Engkau menulis akan kami ini, ya Allah, di sisimu di dalam ibu segala suratan sebagai orang yang cilaka, maka padamkanlah nama kami daripada kumpulan orang yang cilaka itu, dan tetapkanlah kami di sisimu sebagai orang yang berbahagia. Sekiranya Engkau menulis nama kami di sisimu di dalam ibu surat segala suratan sebagai orang yang diharamkan dari rezekimu, maka hapuskanlah pengharaman ke atas kami itu, dan pemudahkanlah rezeki kami, serta tetapkanlah kami di sisimu sebagai orang yang bahagia dan mendapat taufik untuk melakukan kebaikan, kerana Engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang telah Engkau turunkan, yamhullahu ma yasha wa yasbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya, dan dia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya, dan ingatlah di sisinya ada ibu segala suratan. Tuhan kami, dengan tajallimu yang maha agung pada pagi ini, pagi yang penuh dengan keberkatan ini, yang pada malam ini kami tahu bahawa kami ini bersama-sama dengan para malaikat-Mu, maka dengan itu kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau menghapuskan daripada kami sebarang bala yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, dan yang lebih Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa dan maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.